Assalamualaikum Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Itu Ustaz Benci. Dah. Jadilah bagi orang lain pula. Berapa nombor tu? Di mana? Nak dapat berapa dah? 52, 54. Saya 52 aja. Jadi. Satu lagi 54, 20 dah. Jadilah. Kau dekat. Kalau sempat. Sempat. Macam dia tahu. Minum dulu. Dah. Saya minum. Ada minum. Tak apa. Kami tadi tidak minum. Susah. Ayolah tak apalah. Saya minum tak payahlah. Tak payah tak payah. Minum bawah. Minum bawah. Tak apa, minum bawah. Dah selesai ni, minum bawah. Ada kan buat ni tak ada. Ada sini ingat tak ada. Ada nak pergi. Kemana dia pergi? Tak buat ngaji kat rumah. Masjid. Ya. Banyak masjid. Bukan banyak. Tak apa. Banyak banyak. Sebab kita tunggu dulu. Tak apa. Susunan. Tunggu susunan tu. Kita ada kosong sini kan. Baru kita masuk. Iyalah tak apa. Ustaz pencet senang lah. Banyak ke kan? Alhamdulillah. Malam pergi dekat dah habis. Beli buku ni kan. Oh, kat tu. Iyalah. Mula-mula saja tak ada. Kelompok. Saya pun baru kali kedua. Tak biasa dia sini. Bukan pertama dia. Ustaz ingat Ustaz aja. Bencet kan? Baru sebulan tu. Tak apa lah. Dia kata, masuk dulu tak lama. Masuk sini kan. Kena cari ke Ustaz. Kita boleh ingat tak boleh. Tapi agak kena Ustaz. Dia dengar. Dah kena nanti dengar petang. Petang dulu kan? Petang. Dia kena lihat masa susahnya. Dia pun dah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر به أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا أما بعد. Ibu muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnianya. Pagi ni dapat sama-sama lagi kita berhimpun dan berkumpul di rumah Allah Ta'ala ini dengan melakukan ketaatan, beriktikaf. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memperjuangkan kita untuk kebaikan sehinggalah ke akhir hayat kita, sesuai apa yang kita doakan. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi cerita tentang qada dan qadar. Dari awal penciptaan manusia itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan banyak perkara tentang umurnya, tentang rezekinya, tentang kesudahannya, sama ada dia orang yang bahagia ataupun orang yang celaka. Lalu di hujung hadis itu Nabi SAW menyebut, dia kata ada di kalangan kamu yang beramal dengan amalan ahli syurga. Lalu jaraknya antara dia dengan syurga itu disebut sehasta. Tetapi Allah telah mentakdirkan dia menjadi penghuni neraka. Lalu berubah dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia mati dan masuk neraka. Kemudian ada orang di antara kamu ini beramal dengan amalan ahli neraka, maknanya jahatlah, sehinggalah jarak dia dengan neraka itu disebut sehasta, dekat. Tetapi Allah SWT telah menentukan bahawa dia adalah ahli syurga, lalu dia beramal dengan amalan ahli syurga dan dia mati, lalu Allah tempatkan dia dalam syurga. Jadi kita ni sebenarnya tidak ada sesiapa pun yang mengetahui kesudahan hidup masing-masing.
Cuma kita bersangka baik, mengharap daripada Allah agar Allah SWT menyudahkan kita dengan kesudahan yang baik. Kita berusaha menjadi baik dan mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan. Kalaulah Allah takdirkan sebaliknya, itu kita kata di luar keupayaan kita lah. Cuma untuk menyedapkan hati kita, bila sahabat bertanya kepada Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, adakah semua perkara telah ditentukan oleh Allah sehingga kan penghuni syurga dan neraka itu pun telah ditentukan? Lalu kata Nabi SAW, ya. Mana semua dah tentukan, siapa masuk syurga, siapa masuk neraka, semua dah tentukan. Lalu sahabat bertanya, kalau begitu wahai Rasulullah, untuk apa kita beramal? Ya juga kan, buat apa beria sangat beramal? Dah Allah takdir masuk neraka juga. Buat apa jadi baik? Enjoy lah. Kalau Allah takdir masuk syurga juga. Lalu Nabi SAW menyebut, dia kata, beramallah kamu, kerana setiap orang itu telah dicondongkan hati dia untuk perkara yang ditakdirkan baginya. Mana kalau Allah takdirkan dia baik, maka Allah Ta'ala akan cenderungkan hati dia suka benda-benda baik. Kalau Allah Ta'ala tetapkan dia penghuni syurga, maka Allah cenderungkan hati dia untuk benda-benda tak baik. Kita berusaha je lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan kita dalam syurga. Jadi insya-Allah kita sambung kitab kita, iaitu kitab Sakratul Maut, Dr. Aid Abdullah Al-Qarni, iaitu halaman 2. Selepas daripada, ataupun hari ini kita akan masuk kepada Nas firman Allah Subhanahu Taala berfirman. Jumpa kan? Tu dia. Katanya kedai pun dah tak ada kitab dah katanya. Dah tak ada kitab dari kedai. Habis katanya. Allah Alam. Oh, dia order lah kan. Baik. Firman Allah Subhanahu Taala, kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Suratul Waqiah ayat 83 hingga 87. Maka mengapakah ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat? Mengapakah kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar? Dalam ayat ini Allah SWT menceritakan saat kematian, di mana pada ketika itu Allah memerhatikan Allah memerhatikan ayat ini tentang saat-saat dicabut nyawa, dan manusia merasakan saat itu. Oleh kerana dia kufur, mereka mempertikaikan tentang kebangkitan, kan? Dia tanya, aidza syi'na wa kunna turaban wa 'idzaman a inna lamab'utsun. Dia tanya, bertanya ni tanya macam perli pun ya, ataupun mereka seolah nak pertikaikan tentang kebangkitan. Kata, adakah bila kami ni dah mati, kemudian dah hancur menjadi tulang-tulang kami dah hancur, adakah kami akan dibangkitkan? Lalu Allah menjawab, qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah wahai Muhammad, kamu akan dibangkitkan. Orang yang dulu pun akan dibangkitkan, orang yang kemudian pun akan dibangkitkan semua, kan? Kemudian kamu akan dihimpunkan di satu tempat yang diketahui, tempat yang tertentu. Maknanya kalau kita tengok di sini, sambungan di sini, kan? Kalau kamu hebat sangat, cuba kamu tengok bila saat kamu nak mati, ketika nyawa tu dah sampai di halqum. Wallahu alam, kita belum rasa lagi lah, kan? Ini dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyebut tentang soal taubat. Taubat itu Allah SWT masih menerima taubat, melainkan bila berlaku dua benda. Yang pertama, apabila nyawa sudah sampai di halqum, dah sampai kat sini. Sebagaimana yang berlaku kepada siapa? Iaitu kepada Fir'aun, la'natullah. Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan, lalu berlakulah
penentangan terhadap Nabi Musa alaihissalam, sehingga bila Fir'aun mengejar Nabi Musa merentasi Laut Merah. Ibu-ibu sekalian, Laut Merah ni besar, tapi yang mana satu? Ni nak tahu yang mana satu. Kalau saya tak pastilah kebolehan ibu-ibu dalam ilmu geografi boleh bayang ke tak, tapi saya rasa ibu-ibu ni okey lah. Peta Malaysia, boleh faham peta Malaysia? Peta Malaysia faham kan? Dia macam itulah. Laut Merah bentuk dia kurang lebih macam itu. Cuma di hujung tu, di atas tu, dia ada dua aliran air laut tu mengalir. Satu sebelah kanan, dia laut tu dia menyudah di sebelah Palestin. Hari ni Israel jajah. Dan satu lagi tu dia berhenti di situ, tapi hari ni telah ditebuk lah bahasanya. Dan dia buat apa? Terusan Suez. Maknanya ibu tahu lah tu. Jadi sekarang ni yang Fir'aun tenggelam ni kat mana? Tu dia. Itu cerita Fir'aun tenggelam kat mana. Kalau yang tengah-tengah tu, tengah-tengah bahagian yang besar tu, lebih besar daripada kita ni. Kalau kita ni sebelah sana Terengganu, sebelah sini mungkin Kuala Selangor apa. Kan kalau rentah tu saya pun tak berapa tahu luruh, kurang lebih macam itulah. Itu pun letih juga tu kan. Jauh juga tu. Jadi yang sedangkan Laut Merah dia lebih besar, tapi bukan yang besar tu, yang kecil tu. Yang macam tanduk tu, yang menghala keterusan Suez. Jadi maknanya di situ yang bila menyeberang tu dia akan sampai ke Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai ni ada apa? Ada apa atas tu? Tempat ialah atas tu. Situ tempat tu apa yang terkenal? Wattini wazzaitun wa turi sinin. Itu tu Bukit Tursina. Situlah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Kan? Jauh benar kita kan sampai ke situ dah. Tu dia. Jadi nak cerita tu yang laut yang tenggelam tu situ. Okey, di saat Fir'aun nak tenggelam, barulah dia mengucapkan, dia kata aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Ketika itu, sedangkan ketika itu dia dah pakai baju besi, kan? Pakai baju besi, tenggelam dalam laut. Kita boleh faham lah, memang dia dah tercungap-cungap dah kan. Tu dia. Jadi saya sebut tadi, bila nyawa dah sampai di halqum, pada ketika itu Allah tidak terima lagi taubat. Jadi selagi belum sampai itu Allah terima taubat. Sebab itu kalau kita jumpa orang yang mungkin ahli maksiat, orang yang tak elok, kita jangan hukum dia, kita doakan kebaikan. Sebab kita nasib kita pun kita tak tahu, kan? Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah ampunkan dia. Kadang-kadang ada orang dia buat maksiat dan dia semayang, dia nama je semayang tapi duk mengumpat orang. Nama je semayang tapi duk begitu menipu dan sebagainya. Sepatutnya ucapan kita ialah kita kata mudah-mudahan salat itu akan menghentikan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Jadi janganlah kita galakkan kamu semayang jangan tinggal. Semayang tinggal. Anak-anak kita kan masuk U, masuk apa semua, tanya semayang tu, kamu semayang dah, kata tu kan. Di rumah subuh pun kejut. Di universiti pun kita kejut dia, telefon. Kan? Dia pandai pula dia tutup telefon kan. Budak-budak ni. Okey, yang kedua, Allah tidak terima taubat bila matahari telah terbit daripada barat ke timur. Ni kita tahu. Daripada sekarang terbit dari mana? Timur. Jadi mana kiamat tu ialah ketika matahari terbit daripada barat. Kita tidak taklah panggil Jepun tu negara matahari terbit kan. Tu dia. Jadi bila dah terbit daripada situ, maka taubat tidak terima dan manusia ni kekal dengan keimanan dia tak berubah dah. Dia tak ada bertambah dan berkurang lagi iman dia selepas itu. Itulah 2 saat itu. Jadi dalam ayat ini Allah kata, mengapa bila nyawa tu dah sampai di kerongkong, pada ketika itu kamu dah menyaksikan yang kamu ni nak mati dah. Bahkan Allah Ta'ala lagi tahu, kan? Lagi tahu, Allah lagi hampir lagi. Kenapa kamu tak ambil nyawa tu, tahan nyawa tu, jangan bagi dia keluar? Hebat benar. Cuba kamu tahan nyawa kamu tak boleh. Inilah hakikat yang kita nak faham, bahawa nyawa ni dalam kekuasaan Allah. Sebab itu dalam sumpah Nabi SAW, Nabi selalu gunakan ungkapan wallazi nafsi biyadi, demi Allah yang nyawaku dalam genggamannya. Nyawa kita dalam genggaman Allah.
Bila-bila Allah boleh ambil. Dan kalau Allah nak bagi pinjam, dia bagi pinjam lah. Dia pinjaman. Nyawa ni pinjaman. Sebab itu dalam Al-Quran pun disebut, yang orang ni bila malam, Allah ambil balik nyawa dia. Malam, masa tidur lah. Kalau dia tidur lah. Kalau tak tidur, tak lah kan. Siapa yang sebab tu kata tidur tu adalah kawan kepada mati. Kan, pinjam. Besok kalau Allah nak bagi pinjam, Allah bagi balik. Nah, ambil pinjam lagi. Ada lagi lah beberapa jam, beberapa hari lagi. Malam ambil balik. Jaga jangan tidur dalam, nanti Allah ambil nyawa tu. Kan? Sebab nyawa dia tidur dalam masa mengaji, Allah ambil nyawa dia kan. Sebab Allah bagi pinjam je. Tu dia kan. Kita bergurau lah. Yalah, hakikatnya kita akan melalui nanti. Jadi maknanya, kalau kamu hebat benar, kamu pertikaikan tentang kebangkitan, maka cuba kamu tahan nyawa tu. Boleh tak kamu tahan supaya tak boleh keluar? Dah, tak boleh tahan. Kan? Tu dia. Semua orang akan melaluinya. Kan? Jadi kita tidak boleh, jangan kita menghina, merendahkan orang, atau kita mencela orang, kematian orang, sedangkan kita sendiri pun tak tahu bagaimana kesudahan kematian kita. Seorang sahabat, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang terkenal sebagai ahli perniagaan yang hebat lah. Kan, hebat. Satu hari setelah zaman Rasulullah dah wafat dah, dia keluarga dia masak sedap lah. Masak sedap kan. Ini disebut dalam kitab Riyadhus Salihin. Kambing apa, tak tahulah masak apa kan. Sedap lah tu. Hidang dia tengok makanan tu. Kan. Tak usik dia. Sampai ahli keluarga tanya, kenapa tak makan lagi? Dia kata, aku teringat kepada Mas'ab bin Umair. Mas'ab bin Umair ni siapa? Mas'ab bin Umair ni ialah seorang sahabat yang syahid dalam perang Uhud. Wajah dia, kulit dia sama dengan seiras kulit Nabi SAW. Dialah yang bila dia syahid, dirosakkan tubuh badan dia, sehingga orang kafir dia ingat yang mati itulah Rasulullah SAW. Kata Abdurrahman, ketika nak kapan dia tu, yang tarik kain tu, tarik bahagian kepala nampak kaki, tarik bahagian kaki nampak kepala. Itulah akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, kamu tutuplah bahagian kepalanya, bahagian atasnya, dan ambillah daun-daun tutup di bahagian kaki. Itulah. Jadi aku teringat, kata Mas'ab ni, dia dah selesai dah urusan dia. Dia dah selamat dah, sedangkan aku ni tak tentu hala lagi. Itu kata Abdurrahman bin Auf, yang merupakan salah seorang daripada 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Kita tak tahulah, Allahu a'lam kan. Jadi kita muhasabah kita. Saya bercakap ni termasuk untuk saya lah, bukan kata siapa kan. Kita malu, kita ni, kita risau patutnya kan. Risau. Jadi kalau risau tu nak buat apa? Tu dia. Nak banyak tengok Korea ke? Ada masa lagi ke? Tak ada lah kan. Kalau fikir-fikir, tak sempat tau. Tak sempat nak buat itu. Tak kena, sebut tak kena tau. Serba tak kena kita, Allah. Kalau ingat matilah. Sebab itu benarlah bila Nabi SAW sebut, dia kata kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan atau nasihat. Penasihat yang paling baik sekali mati. Itulah dia. Kan, bila datang penasihat yang namanya mati, orang yang sombong, orang yang jahat, orang yang apa pun, semuanya akan tunduk. Seperti yang sebut lalu kan, ada rakaman tu, orang tu nak mati, dia gantung, ngeletar dia sambil nak suap nasi tu. Ngeletar. Saya ingat orang Malaysia tu, sebab dia orang rakamkan video tu, tengah nak, dia permintaan akhir, dia nak makan makanan yang paling sedap yang dia pernah makan. Atau lambai ke mana, wallahu alam kan. Tapi nak kena gantung sikit lagi ni, permintaan terakhir. Makanlah, makan. Nyuap sambil meletar tangan. Kan? Tu dia. Ya Allah, sebab tahu nak mati sikit lagi. Cuba bayang kalau kita tahu. Kan? Pasal tak tahu tu durian bukan main beria suapnya kan. Pasal tak tahu mati, Allah rahsiakan. Tak tahu. Kalau tahu, ya Allah ya Rabbi, apa pun tak lalu dah. Sebenarnya hakikat tu, kita ni makin dekat sebenarnya tu. Makin dekat. Itu yang pastilah. Tinggal lagi tak tahu bila kan, Allah rahsiakan. Dan tentulah ada hikmahnya yang cukup besar. Baik. Sakratul maut. Tu, tengok buku tu je, tak tengok. Muka surat 3 tu kan. Sakratul maut merupakan sebuah pertarungan dahsyat. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan kematian ke atas seluruh makhluk yang hidup.
Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fanin, bila baca fan kan, maknanya apa dia? Semua yang ada di bumi ini akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Jadi alam ni semuanya akan binasa. Bila sebut alam, termasuklah dalamnya yang kita yang duduk di bumi. Kita duduk di salah satu planet sahaja, dan planet ini sahaja yang Allah pilih ada makhluk yang ditaklifkan, dua makhluk as-saqalain, satu namanya manusia, satu namanya jin. Yang lain ni dia tak ditaklifkan, haiwan, tumbuhan dia tak ditaklifkan. Dua makhluk ni kita duduk di sini. Sedangkan planet lain pun kita tak tahu kan. Kita belajar tu adalah bintang-bintang, saya pun tak tahu berapa nama planet tu, nama Zuhal, Mushtari semua tu. Rupanya ada orang kaji kemudian, di luar daripada itu dia ada planet lain besar lagi, lebih luas lagi alam. Alam angkasa ni yang kita tak tahu sebenarnya. Kita Allah suruh tengok langit pun kita termenung kan. Malam-malam baca suratul Mulk kan. Dia kata walaqad anjana ayat dia. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara min futur. Allah suruh tengok. Kamu tengok langit tu kami cipta ada tak cacat? Kan? Tengok. Allah suruh ulang boleh tengok. Summarji'il basar. Tengok lagi, ulang lagi tengok. Ada tak? Yang bila kamu ulang-ulang tengok kamu penat dia, kata Allah Ta'ala. Langit tu pun kita tak tahu hakikat dia macam mana. Mungkin orang pernah naik kapal terbang, yang kapal terbang langgar tu apa nama? Langit ke? Awan. Jadi langit bawah awan ke atas awan? Wah, kita pun tak tahu kat mana. Hakikatnya kita pun tak tahu langit tu. Kan? Belajar sains pun dia kata bila hujan tu yang menakung air, yang menyejatkan air itu ialah awan, bukan langit. Kan? Allah bukan suruh tengok awan, tengok langit. Tu dia kan. Jadi sebenarnya kita ni kecil sangatlah ilmu kita, pengetahuan kita. Jadi Allah kata apa? Semua ni akan binasa. Dan yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kekal. Tu dia. Jadi kita pun akan binasalah. Tu dia alam ni kan. Itulah bahasanya disebut sebagai kiamat. Kiamat kan. Kiamat tu maknanya kalau qama maknanya berdiri. Kalau kiamat tu apa nak kata? Kemusnahan kot. Begitulah bahasa boleh terjemahkan. Habis satu peristiwa yang dahsyat. Tu dia. Allah kata idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakulah kiamat itu. Tu dia. Kerana dia guna nama lain. Kiamat ni banyak nama kan. Jadi habis binasa semua habis. Tu dia. Dan yang kekal hanyalah Allah Subhanahu taala. Sebab inilah beza Khaliq dengan makhluk. Kan? Khaliq satu saja Allah. Yang lain daripada Allah itu disebut sebagai makhluk. Tu dia. Sebab itu kita kena banyak bergantung kepada Allah dan kena banyak minta tolong dengan Allah. Dalam hidup kita kadang-kadang silap. Kita banyak minta tolong dengan makhluk. Kita lupa kepada Khaliq. Contohnya nak bagi faham macam ni. Katakan mungkin ibu-ibu nak pergi satu tempat, memang kena jalan kaki atau naik basikal contohlah. Walaupun saya tahu ibu-ibu naik kereta, tapi ni contoh naik basikal. Dan kita lalu di situ, lalu beberapa rumah, dan rumah tu dia ada anjing. Bila kita lalu, anjing tu kejar kita. Rimah betul. Kan? Takut ia juga kan. Rimah satu lagi. Jadi kita pun mungkin ada yang berani sikit, dia pun baling anjing tu. Kan? Besok dia lalu lagi, anjing terkejar juga. Kan? Tu dia. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan masalah anjing ni? Kita pergi jumpa tuan anjing. Jumpa tuan anjing. Beritahu dia, kamu anjing, kamu nak bela, itu hal kamu. Tapi kamu ikatlah dia atau kurung dia dalam rumah. Jangan bagi dia kejar orang, ganggu. Kan? Tu dia. Kan? Jadi bila kita berhubung dengan tuan anjing, maka tuan anjing pun dia akan selesaikan lah. Dia akan ikat anjing dia atau kurung. Begitu juga kita dalam hal-hal dunia ni. Banyak masalah kita, itu, ini. Sebenarnya masalah ni Allah Ta'ala juga yang ciptakan. Kan? Jadi macam mana nak selesai masalah kita? Mengadulah kepada tuan masalah tu. Siapa dia? Allah. Mengadu kepada Allah. Kan?
mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah selesaikan masalah apa sahaja kehidupan ni kan, rumah tangga, anak-anak, harta, masalah hubungan kita dengan manusia, apa sahaja mengadu kepada Allah. Allah SWT sentiasa mendengar kan. Kita membaca doa tu, Allah kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tu kita baca kan. Allah sini sebut. Dan Tuhanmu berfirman, mohonlah, aku akan perkenankan. Mintalah kepada Allah. Kan? Tu dia. Baik. Jadi semuanya habis binasa, yang kekal ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan, kalau ada kematian yang melibatkan ahli keluarga kita, bukan tak boleh sedih, boleh sedih, memang fitrah manusia sedih kan. Orang kucing mati pun menangis. Orang yang putus tunang pun lari tengah jalan tengah malam kan, putus tunang, Farah menonggeng dia. Tu dia. Sedih, tak apalah sedih, tapi ingat bahawa semuanya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala kan. Jadi jangan melampau. Kalau kematian jangan kita melampau sangat. Menangis tidak salah. Yang salahnya lah merata kan, merata. Mungkin kesedihan itu, terjemahkan kesedihan itu melalui iddah tu. Kita panggil berkabung ketika iddah tu. Itu yang betul. Kan? Sedih-sedih, lepas tu dah habis tempoh cuti, kena pergi kerja, elok bersolek makeup, tebal gencunya. Itu yang tak betul tu. Sedih ke main kan? Itu yang tak betul. Kan kadang-kadang orang salah faham tentang iddah tu kan. Iddah 4 bulan 10 hari tu. Tu dia. Kabung, tempoh dia kabung tu kan. Sebagai menghormati kematian suami dia. Kalau isteri lah. Tu dia. Baik. Oleh yang demikian, sambung tu, Hasan Al-Basri memberi nasihat kepada murid dan anak-anaknya seraya berkata. Baik, Hasan Al-Basri ni siapa dia? Ni seorang tabi'in. Seorang tabi'in, iaitu dia lahir tahun 100 ya. Bukan, dia lahir zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Tu dia. Sayyidina Umar, iaitu tahun 21 Hijrah. Tahun 21 Hijrah. Sayyidina Umar menjadi khalifah tahun yang ke 13 Hijrah. Dia lahir tahun 21 Hijrah kan. Tu dia. Dan dia meninggal pada tahun 110 Hijrah. Bukan cantik, tapi kematiannya hebatlah. Dia lahir zaman Umar, dia meninggal pun zaman Umar juga. Umar bin Abdul Aziz. Bukan, atas lagi Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Tu dia. Jadi maknanya inilah dia manusia nama Hasan Al-Basri. Dia sempat berjumpa dengan sahabat. Jadi maknanya orang yang statusnya sebagai tabi'in, dia tak sempat jumpa Nabi. Tak sempat jumpa Nabi. Faktor Nabi dah wafat, atau faktor geografi lah. Faktor geografi, mungkin dia tempat lain kan. Jadi faktor dia lahir pun Nabi dah tak ada dah. Tapi dia sempat jumpa sahabat, maka dia ni disebut sebagai tabi'in. Tabi'in maknanya orang yang mengikut. Orang yang mengikut. Kan, khalifah maknanya pengganti. Perkataan tu, pakai khalifah maknanya pengganti. Tabi'in maknanya orang yang mengikut. Kan, dia ikut siapa? Ikut sahabat lah. Tabi'in orang yang mengikut kepada orang yang mengikut. Gitu. Bahasa dia macam itu kan. Itu dia. Baik. Jadi Hasan Al-Basri ni seorang kita kata ilmuwan Islam yang hebat lah. Itu dia. Ilmuwan Islam yang hebat. Dan dia meninggal di Basrah. Basrah dalam negara mana? Negara, ini geografi fail betul kan kita ni kan. Baik tu orang perempuan dia tak boleh tunjuk arah. Boleh tunjuk arah pening. Mana rumah kau ke mana? Alah kau kena sana, kena sini. Lelah pening kepala orang yang tanya tu kan. Okey, Basrah dalam negara Iraq. Saja gurau jangan kecil hati pula kan. Jangan marah saja gurau aja. Okey, tak apalah, tak gurau kau lebih je ni, jangan marah. Kalau nak lurus betul boleh kita baca lurus gitu kan. Boleh juga. Kan. Jadi Basrah dalam negara Iraq, Kufah pun dalam negara Iraq. Ini di antara bandar-bandar yang hebat. Kan? Hari ni Iraq, kita tahu apa yang berlaku di Iraq kan. Inilah antara kesedihan kita kan.
Satu negara Islam dah masuk ke Arab Saudi pula. Ya Allah, dah tahulah nak cakap kita ni kan. Itu dia. Baik. Jadi itu Hasan Al-Basri. Kata dia cakap kat murid dia, dia kata kematian dapat membongkar hakikat sebenar dunia, sehingga tidak seorang pun yang berasa senang semasa berhadapan dengannya. Maknanya bila dah mati tu barulah kita tahu hakikat yang sebenar kehidupan. Kan? Kita ni baca dalam surah Ad-Duha apa dia kata, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada yang mula-mula. Ni mula-mula ni. Dalam surah Al-A'la dia kata walal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat tu lebih baik dan kekal. Yang ini sementara sahaja. Kita nak yang sementara ke yang kekal? Oh, nak yang kekal. Semua orang nak yang kekal kan. Baik, itu ada sahabat Nabi SAW. Kadang-kadang Nabi nak jelaskan satu perkara, Nabi mulakan dengan pertanyaan. Nabi tanya sahabat, dia kata, kamu ni harta ni, kamu suka harta yang milik kamu ataupun harta yang akan kamu wariskan kepada orang lain? Nabi tanya sahabat. Lalu sahabat kata, wahai Rasulullah, tentulah kami nak harta yang menjadi milik kami. Kan? Oh, tu dia. Tanya semua orang pun macam tu jawapannya kan. Lalu Nabi SAW bersabda, dia kata, harta yang kamu belanjakan itulah milik kamu. Tetapi yang tidak kamu belanjakan itu ialah yang akan kamu wariskan kepada orang lain. Kamu simpan, lepas tu bagi ke orang lain. Oh, tu dia. Jadi bukan maknanya tak boleh simpan, boleh, tapi jangan tak ada yang belanja langsung. Belanja ni bukan belanja untuk dunia, tapi belanja untuk akhirat. Hari-hari cari jalan. Hari ni nak sedekah kat mana? Tak kira banyak sikit, tapi kita ada keinginan kita kan. Hari ni nak sedekah, hari ni nak buat itu. Hari-hari ada plan kita, perancangan kita, niat kita untuk bersedekah dan melakukan kebaikan. Jangan satu hari kosong berlalu tak ada niat apa-apa kan. Itu dia. Jadi itu kata Nabi SAW. Dia kata Hasan Al-Basri, bila dah mati barulah terbongkar hakikat sebenar dunia ni, yang sifatnya sebagai sementara. Dalam hadis sebut, dia kata dunia ni, dia kata hijau dan manis. Kan? Hijau dan manis. Kenapa dia kata hijau? Sebab hijau ni dia tak puas-puas kan. Sampai orang kalau lagu yang sedap tu pun disebut evergreen, sentiasa hijau kan. Tu bahasa tu. Tak tahu macam mana dia ambil tu kan, kataan tu. Sebab hadis sebut hijau dan manis kan. Maknanya mungkin kita tak membebas, tidak membosankan. Dan juga manis ni memang nak je. Manis makan lagi kan. Sampai dapat kecil manis kan. Suka sangat orang manis. Jadi Nabi SAW bandingkan dunia ni macam itu. Dunia ni hijau dan manis kan. Orang nak je. Tu dia kan. Jadi rupa-rupanya yang dunia ni hanyalah, kata Allah Ta'ala, dia kata sebagai satu mata benda yang melalaikan sebenarnya. Lalai. Dia memang nampak seronok, tapi sebenarnya dia boleh melalaikan kita. Jadi bila dah mati baru kita nampak hakikat sebenarnya. Hakikat sebenarnya rupanya yang patut kita kejar dan kita kumpulkan ialah amal kita. Amal salih. Kan hadis yang selalu kita dengar bila orang tu mati akan ikut dia 3 benda kan. Harta dia, keluarga dia dan juga amalan dia. 2 balik, 1 tinggal. Habis semua kan. Bayangkan kita tengok dalam tempoh berapa tahun hari tu, seorang jutawan, orang pembesar, Emir Kuwait mati kan. Tu bilik dia, satu bilik sebesar itu penuh dengan emas, berjongkong-jongkong emas dia. Emas lah segala ni, emas jongkong tu. Kemudian dengan duit-duit semua. Itu nak bawa ke mana? Apa nilainya bila dah mati? Tak ada nilai. Walaupun kita token emas, walaupun kita ni founder alat solid, tak bawa dah kan. Tak ada ke mana dah kan. Orang tak pakai dah produk kau, pakai kapur baruih itulah kan. Tak ada pakai dah. Jadi maknanya tak ada apa. Bila dah mati barulah sedar. Masalahnya masa hidup ni Allah lalai. Ni kan keluar masjid ni dah lebuh dah. Tak usahlah jauh-jauh kan. Keluar masjid kan, ni ada produk baru kata kita kan. Habis dah, sembang habis dah. Tu kita lah lalai kan. Ya Allah. Jadi bila dah mati baru nampak rupanya inilah benda yang penting yang patut kita kejar. Sebab itu Nabi SAW sebut
Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ialah orang yang dia kata selalu menghitung diri dia, dia muhasabah diri dia. Aku ni banyak dah keamalan. Dia selalu semak diri dia kan. Kalau dia rasa dia banyak, Allah Akbar, dia tak boleh rasa banyak pula kan. Mana kita selalu risau je kan. Dan bukan sekadar risau sahaja, kadang-kadang orang ni cakap je lebih, alah kita ni bukan banyak sangat amalan kan, sembang je, sekadar manis di mulut kan. Nabi kata wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal, yang ni dia buat persiapan untuk dia bawa ketika di akhirat. Inilah orang yang cerdik, orang yang cerdik kan. Tu dia kerja dia, setiap kerja dia pahala tak, boleh tak aku buat bekal. Tu dia, itu dia fikir kan. Bukan kerja dia kerja nak mengejar dunia semata-mata, dia fikir ini ada boleh dapat kredit tak untuk akhirat. Dia mesti macam itu kan. Kalau hal-hal dunia biar serampang dua mata, dunia kerja, akhirat pun nak kan, begitu sekali. Jadi inilah orang yang cerdik. Baik, sebahagian ulama berkata semua doktor tidak mampu mengubati sekaligus menyembuhkan kematian. Inilah di antara perkataan bijak pandai kan. Doktor pun tak tahu tentang kematian, dia boleh ramalkan je kan. Tu dia boleh ramalkan. Tu dia. Jadi dia mungkin berdasarkan pengalaman dan ilmu dia, itu je. Tapi menetapkan mati bila-bila tak, dia tak tahu kan. Tu dia sendiri pun tak tahu dia mati bila kan. Kalaulah adalah ubat dia, pasti orang akan berebut beli kan. Tu dia. Tapi tengok, Allah jadikan kematian ni satu kehebatan, rahsia di antara rahsia yang tidak diketahui oleh anak Adam kan. Mungkin ada orang diramalkan tak lama hidup tapi panjang pula umur dia. Ada orang nampak sihat, segar, tiba-tiba dia mati dulu, tak tahu kan. Dan inilah hikmah bila Allah rahsiakan, sebenarnya dia uji kita, uji kan. Kita baca surah Al-Mulk apa dia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kamu yang baik amalan. Kamu betul-betul tak jadi baik, okey, kamu buat amalan sampai masa aku akan ambil nyawa kamu. Bila-bila tak tahu kan. Periksa yang kita belajar, periksa kat sekolah tu bohong je, sebab dia tahu ada mula, okey, periksa sekian hari bulan kan, habis masa ni, habis berapa jam, tu bohong je. Baik tu orang boleh luluh ketah agama Islam, padahal yang luluh tu bertudung tidak kan. A dapat semua A, semua A, subjek saya semua A, haram bertudung. Kadang-kadang yang dapat A tu semayang pun tidak. Ada kata pasal dia tahu bila periksa hari apa, dia pulun lah, dia pulun kan. Kalau tidak, takkanlah di universiti-universiti di barat pengajian Islamnya yang mengajarnya orang Yahudi. Ada orang Yahudi mengajar, dia bukan Islam. Pasal dia alim, dia sudut ilmu, tapi dia tak ada hidayah lah kan. Itu dia, lebih pada itu je kan. Sampai hari ni kalau tengok kamus yang hebat lah dalam bahasa Arab pun, kamus yang diterbitkan oleh orang Yahudi. Yahudi ni hebat hebat, dia pandai dan jahat, dia dua sekali. Dia pandai dan dia jahat kan. Itu dia. Jadi kita nak lawan dia, Islam suruh kita pandai dan baik. Lepas itu dia kata kebijaksanaan itu ialah benda yang hilang, yang menjadi milik orang mukmin. Maka di mana kamu jumpa kebijaksanaan, kamu kena kutip. Maknanya bila kita berjalan, kita tengok satu benda yang baik, kita ambil, dan dia adalah milik kita sebenarnya, milik kita. Harta kita yang hilang ialah kebijaksanaan kan. Tu kena cari. Kalau jumpa mana-mana benda yang baik yang boleh dimanfaatkan, kita ambil, sebab itu memang milik kita. Bukan buah pelam kat luar pagar rumah orang. Ni kebijaksanaan. Nanti kan salah faham pula. Nampak buah pelam, ini milik kita, ambil. Okey. Jadi doktor pun tak boleh ramal bila mati, tak tahu, dia pun tak tahu mati bila kan. Apatah lagi kita kan. Tu dia boleh jangkakan. Tu dia, segi kebiasaannya macam ini, dia boleh sebut begitulah, hakikatnya tak mati. Ada satu kisah seorang doktor pakar. Ini dalam buku apa ya, monolog apa, saya lupa dah buku tu. Yang cerita ni Dr. Abdul Basit. Dia cerita tentang seorang doktor pakar ni, pakar pembedahan. Dia mengetuai satu operasi yang besar lah, satu pembedahan yang besar.
yang melibatkan banyak pecahnya saluran darah ni. Ada saluran darah yang besar, saluran yang kecil. Jadi banyak rosak kan. Lalu dia pimpin pembedahan itu sampai satu masa dah selesai bahagian-bahagian yang serius ni. Tinggal yang agaknya yang ringan. Ni ringan pada ilmu doktor kan, bukan ringan pada kita. Kita kena gigit pacak berteroyak sakan kan. Ini pada dia. Lalu dia kata ni agaknya doktor-doktor biasa ni boleh selesaikan lah. Dia pun berhenti, dia pun semayang. Dia jamak lah. Jamak sebab operasi itu melibatkan melangkau waktu. Dia semayang pada waktu isyak tu, dia semayang jamak maghrib dengan isyak. Dah habis semayang isyak, dia pun sambung dengan solat sunat witir. Baru je semayang, tengah semayang tu doktor yang tu datang jumpa dia, bagi tahu dia, doktor kritikal, balik kritikal. Dia tengah semayang. Lalu dia teruskan semayang dan dia kunut, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala bantu. Tu dia kan. Dia pula tengah semayang, dah habis semayang, dia pun siap-siap masuk balik. Macam mana? Dia kata okey dah. Tu dia. Jadi nak tunjuk kelebihan sembahyang tadi. Hanya dengan dia sembahyang berdoa, tapi jangan sembahyang doa usaha tak ada. Tu tak betul lah kan. Dia usaha, tapi ialah dia dah nampak yang bahagian kecil-kecil ni kan. Tinggal jadi orang yang boleh selesai kan, dia bersembahyang. Jadi maknanya nak tunjuk doktor pun tak boleh tentukan sampai dia bergantung kepada Allah. Alangkah baiknya kalau para doktor ni orang yang beriman, yang bercakap pun sandarkan kepada agama Allah. Ramai orang jadi baik kan. Tu ramai orang jadi baik. Kamu kalau nak baik batuk pergi surau. Pergi surau tu kan. Waktu dia kan kata gitu, habis semua pergi surau. Kan? Kamu nak berhenti demam ni, kalau demam macam ni eloknya kamu pergi berjemaah. Sebab tak lama lagi kamu akan mati. Ya aku nak pergi lah kata gitu kan. Tu habis ramai orang, tapi kadang-kadang doktor tak ingatkan macam itu kan. Ialah bukan kita marah doktor kan, tapi nak cerita kalaulah mereka ni ada jiwa macam itu, masya-Allah. Ramai orang jadi baik tu. Orang kadang-kadang lebih yakin percakapan doktor daripada perkataan ustaz-ustaz. Doktor kata dia percaya sungguh. Doktor pun kata pergi. Kau pergi semayang dia kata. Kan? Takut dia. Kan? Baik. Kemudian sebahagian ulama berkata, ramai orang yang melawat orang mati, malangnya orang yang melawat mati, dan demikian pula orang yang sakit juga pasti mati. Itu dia. Jadi inilah hakikatnya kan. Ini kata-kata ulama lah, dia tak sebut siapa. Maknanya memang ramai orang menziarah orang sakit ataupun orang mati kan. Itu dia. Ramai orang yang melawat orang sakit, malangnya orang yang melawat mati. Demikian pula orang yang sakit juga pasti mati. Maknanya kita ziarah orang sakit, kita pun mati kan. Yang mati itu pun, yang sakit pun mati. Semua mati belaka. Hakikatnya kematian itu satu benda yang pasti. Ibu-ibu muslimat dikasih sekalian, kalau ada peluang untuk kita menziarahi orang mati, pergi kalau ada peluang. Sebab dia merupakan satu ruang yang Allah Ta'ala nak beri pahala lebih kepada kita. Itu dia. Sesiapa yang menziarahi orang yang mati, sehinggalah jenazah itu disolatkan, dimandi dan disolatkan, maka baginya satu qirat. Kalau dia menemani, mengiringi jenazah sehingga kubur dan jenazah itu dikebumikan, maka dia mendapat satu qirat lagi, pahala sebesar satu qirat. Sahabat bertanya, satu qirat tu besar mana? Lalu kata Nabi SAW, seumpama satu gunung yang besar. Satu gunung yang besar. Ada hadis yang menyebut gunung itu ialah gunung Uhud. Pahala sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud ni sebesar mana? Iaitu ukur keliling dia adalah 35 km. Kalau ukur keliling tu adalah dia orang kira kan, 35 km. Itu ukur keliling lah, tak kira tinggi lagi. Pahala sebesar itu. Mana lebih besar pahala kita duduk iktikaf di masjid dengan menghadiri majlis kematian? Mana lebih besar pahala? Menghadiri majlis kematian lagi besar pahala kan. Pergi sana. Sebab jarang-jarang berlaku mati hari-hari, tapi yang mati tempat lain kan. Kalau rumah orang lain saja nak pergi pun segan juga kan. Kalau berlaku ke tempat kita, maknanya tawaran istimewa untuk pahala besar, untuk dapat pahala besar. Pergi kan. Itu dia.
Tapi tengok kesesuaian lah. Kita pun tak boleh cakap tu kadang-kadang ada tempat tak sesuai nak pergi kan. Tapi kalau ada peluang, pergi. Sebab besarnya pahala tu. Untunglah orang yang bekerja di rumah mayat kan, sebab dia sentiasa ada je orang mati kan. Tu dia. Berani ke? Tu dia. Baik. Dia kata dalam biografi Rabi' bin Khaisam, Rabi' bin Khaisam, yang ini tak disebut tentang tokoh ni, tetapi dia disebut sebagai tabi'in, seorang tabi'in. Maknanya Rabi' bin Khaisam ni dia ada banyak cerita dia. Dia ni adalah tabi'in, maknanya dia sempat berjumpa dengan sahabat kan. Kita nak congak kenapa kita sebut macam itu, supaya kita dapat sekurang-kurangnya, walaupun kita tak kenal manusia yang nama Ar-Rabi' bin Khusain, kita tak kenal dia, tapi kita tahu dia hidup masa bila. Maknanya dia bila sempat jumpa sahabat, kita anggarkan dia hidup kurang lebih tidak lebih daripada 150 hijrah. Nah, umur dia. Maksudnya pada tahun 150 hijrah tu mungkin dia tak ada lah kot. Dia meninggal dah. Dia hidup sebelum itu. Maknanya kita tengok hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kurangnya bila sebut tabi'in kita nampak clue macam itu. Kan? Sebab Imam Malik bin Anas rahimahumullah. Imam Malik bin Anas ni guru Imam Syafi'i. Dia meninggal tahun 179 hijrah. Imam Malik bin Anas dia bukan tabi'in. Dia adalah tabi'in. Sebab tok dia Amru, tok dia ialah sahabat, bukan tok moyang dia sahabat Nabi. Dia bukan tabi'in. Kan? Maknanya dia meninggal 179. Sedangkan yang kalau gitu tabi'in ni bawah lagi lah sebelum tu. Mungkin kita anggaran kita mereka ni hidup tahun atau sebelum 150 hijrah. Tu kita dapat tahun, kita nampaklah sikit kan. Nampak sikit. Jadi inilah dia Ar-Rabi' bin Khusaim. Dia kata diceritakan bahawa ketika dia sedang sakit keras, ramai orang berkata kepadanya, "Mahukah kamu jika kami jemput seorang doktor untuk merawatmu?" Dia menjawab, "Aku sudah memikirkan itu dan ingin memanggil seorang doktor. Namun ternyata doktor dan orang yang sakit pasti akan mengalami kematian." Ar-Rabi' bin Khusaim ini cerita dia ialah cerita bagaimana dia ni seorang yang sangat bersungguh-sungguh menyiapkan diri dia untuk menghadapi kematian. Cerita dia yang masyhur tentang itulah. Dia sungguh-sungguh bersedia kan. Kita tanya diri kita dah bersedia ke belum kan. Tu yang kita terduduk tu kan. Aku dah bersedia ke belum kan. Tu dia. Marah anak kita, "Kamu ni nak SPM, tak ada gaya nak peksa pun, tak ada nak baca buku kan. Kalau anak yang nak kahwin, kamu ni dah nak kahwin tapi perangai macam apa lagi, belum tu ni tak tahu tak pandai." Marah kan. Kita cuba marah kat diri kita, kamu ni dah tahu kamu nak mati, tak siap-siap pun, tak ada buat persiapan pun. Tu kita patut marah diri kita lah kan. Muhasabah balik, menung-menung sikit ke diri kita tu kan. Masih lagi ada fikir, nak beli tudung mana ni kata kan. Berangan pasal tudung, berangan pakai kasut pasal ini, semua berangan lagi kan.